menceritakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mendoakan kepada Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar diampunkan dosa Aisyah radhiyallahu anha daripada sebelum ini dan akan datang. Setelah mendengar doa tersebut, maka Aisyah radhiyallahu anha ni terlalu gembira, sehingga dikhabarkan tersenyum dia, bahagia dia di atas doa yang dibacakan oleh Rasulullah kepada beliau. Maka apa kata Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah? Sesungguhnya doa yang sama jugalah yang aku mohon kepada Allah buat sekalian umatku pada setiap malam. Jadi ini gambaran kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, satu. Kemudian kerinduan Nabi, munajat Nabi kepada Allah yang tidak ada tanding bandingnya, tidak ada tolak bandingnya. Nah, Nabi insan yang paling dicintai oleh Allah, dan dialah orang yang paling mencintai Allah. Bahkan kata ulama, Muhammad itu sendiri, nama Nabi kita Muhammad tu yang bermaksud yang terpuji, kalau dinisbahkan dengan fa'il, maknanya orang yang paling banyak dipuji, orang yang paling tinggi dipuji oleh Allah. Dan jika dinisbahkan dengan maf'ul, maka dia Muhammad itulah orang yang paling banyak memuji Allah dan orang yang paling tinggi memuji Allah. Jadi pantas dan layaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dikasihi, dicintai oleh Allah, hingga diletakkan Nabi kita itu gelarannya Habibullah, namanya sebaris dengan nama Allah, kerana baginda itu sangat lunak hatinya di dalam mengingati Allah Ta'ala. Begitu juga hal keadaannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mana mereka menunaikan sembahyang, ketika mana mereka melakukan ibadat kepada Allah, maka tangisan itu tidak akan terhenti. Tangisan itu tidak akan pernah luput di dalam jiwa mereka, kerana hatinya yang gerun kepada Allah Ta'ala. Kemudian apakah lagi kelebihan ataupun fadilat bagi mereka yang sentiasa menangis kerana Allah? Iaitulah akan mendapatkan keberuntungan dengan diberikan pohon tuba di dalam syurga. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba bagi orang yang dapat mengendalikan lidahnya, orang yang meluaskan rumahnya, yakni untuk menerima tetamu, dan orang yang menangis kerana kesalahan-kesalahan masa lalunya. Rawahu Tirmizi. Nabi SAW telah menerangkan pohon tuba dalam sabdanya yang lain. Tuba adalah sebuah pohon di dalam syurga sejauh perjalanan 100 tahun. Pakaian penduduk syurga keluar dari tangkai-tangkai kelopak bunganya. Ini satu pokok tuba ni, maknanya pohon pokok yang mana berat dia ataupun kita kata besar dia tu sejauh perjalanan 100 tahun. Dan daripada kelopak bunganya itulah, tangkai-tangkai kelopak bunganya tu diperbuat pakaian kepada penghuni syurga. Itu kelebihan yang Rasulullah SAW ceritakan kepada kita. 3 golongan yang diberikan oleh Allah pokok tuba di dalam syurga kelak. Pertama, orang yang menjaga lidahnya. Dia jaga, dia pelihara lidah dia sebaik mungkin, tidak bercakap perkataan yang Allah haramkan, tidak menipu, tidak memaki, mencaci, menghina, tidak memungkiri janji, tidak mengumpat, tidak melakukan adu domba, tidak melakukan sebagai perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang berkaitan dengan dosa lidah, dosa perkataan. Yang kedua iaitulah mereka yang
sentiasa menerima tetamu di rumahnya. Ada kelebihan dia, ada. Sebab kadang-kadang kita ni gitulah. Tak semua orang sifatnya ataupun sikapnya suka terima tetamu hadir ke rumah, ada. Mungkin atas alasan-alasan ataupun sebab-sebab tersendirilah. Tapi orang yang suka menerima tetamu ni orang yang dimuliakan oleh Allah dan orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga iaitulah mereka yang selalu menangis kerana mengingati akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya yang lampau. Kemudian apa lagi? Menangis kerana Allah Ta'ala akan digolongkan sebagai orang-orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, apakah an-najah, yakni keselamatan itu?" Maka baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kendalikan lidahmu, hendaklah luaskan rumahmu, yakni menerima tetamu, dan menangislah atas kesalahan." Rawahu Tirmizi juga. Kemudian menangis kerana Allah Ta'ala akan